Nombor 5. Hantu air. Hantu air atau hantu laut merupakan sejenis makhluk halus digelar sebagai mambang atau jin yang terdapat di dalam kawasan sungai dan lautan. Makhluk ini dianggap agak keras dan mampu membahayakan mereka yang bertemu dengannya. Pada kebiasaannya, ia dipercayai akan terapung apung seperti sebuah batang kayu buruk tetapi mampu melumpuhkan mangsa jika mangsa tersentuh dengannya. Selain itu, hantu air juga dikatakan mampu menjelma seperti seorang wanita berambut panjang atau siluman berkepala botak untuk menakutkan mangsa di pinggir air. Apa yang menyeramkan, makhluk ini akan menarik kaki mangsa ketika mangsa berada di dalam air, membuatkan mangsa akan lemas lalu meninggal dunia. Menurut cerita orang terdahulu, dipercayai bahawa kejadian hantu ini pada awalnya disebabkan seseorang yang telah memelihara makhluk halus lalu membuangnya ke laut atau sungai apabila ia tidak memerlukan lagi, membuatkan kawasan tersebut dihuni oleh mereka. Ada pula yang percaya bahawa hantu air ini juga terjadi akibat pembuangan botol-botol yang berisikan jin atau iblis oleh orang-orang tertentu apabila tidak memerlukannya lagi. Pada lewat tahun 80-an dahulu, ada satu kisah yang diceritakan oleh seseorang lelaki bernama Azhar di mana ketika itu beliau berumur 12 tahun. Menurut apa yang diceritakan, di kampungnya dahulu ada sebuah sungai di mana kebiasaannya pada waktu petang, Azhar dan kawan-kawannya turun untuk mandi ke sungai. Pada awalnya tidak ada apa-apa yang berlaku atau perkara-perkara yang mencurigakan sehinggalah pada suatu hari kampungnya dikejutkan dengan kematian seorang budak lelaki berumur 9 tahun disebabkan lemas di sungai tersebut dan orang kampung dilarang untuk mandi di situ lagi. Setelah beberapa minggu kemudian, keadaan kembali seperti biasa di mana Azhar dan kawan-kawannya turun untuk mandi ke sungai tersebut seperti apa yang dinasihatkan oleh penduduk kampung tidak diendahkan oleh mereka, termasuklah Azhar sendiri. Di sinilah bermulanya detik-detik seram di mana pada suatu hari ketika waktu hampir senja, Azhar dan kawan-kawannya sedang asyik mandi di sungai tersebut. Mereka dikejutkan dengan sosok misteri seperti seorang lelaki berkepala botak yang cuba menarik kaki Azhar ke dalam sungai. Setelah itu, Azhar dengan kerasnya cuba untuk meronta dan melawan sosok tersebut di dalam air dengan menendang ke arahnya. Belum sempat dia ditarik masuk, Ridwan lantas datang untuk menyelamatkan dan menarik Azhar ke atas kembali. Azhar kemudiannya dapat diselamatkan oleh rakan-rakannya dan mereka bergegas keluar dari sungai tersebut. Setelah kejadian itu, satu kampung dikecohkan dengan kabar berita tersebut yang membuatkan penduduk kampung tidak lagi berani untuk turun mandi ke sungai dan budak-budak kampung juga dilarang untuk pergi ke sungai itu lagi. Gì vậy? Đâu? Lên coi kìa. Cái chồng hả? Dây. Đâu rồi? Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk tidak terlepas menonton video terbaru dari kami. Okey, sambung. Nombor 4. Hantu kubur. Hantu kubur merujuk kepada sejenis makhluk halus yang berkeliaran di kawasan perkuburan di mana hantu ini amat ditakuti di kalangan orang-orang asli kerana dipercayai mampu menyebar penyakit. Ini adalah antara sebab mengapa orang asli dahulunya berpindah randah sekiranya berlaku kematian. Malah ia juga dipercayai ditakuti oleh puak asli kubur dari Indonesia dan jakun dari Malaysia walaupun mereka dipisahkan oleh Selat Melaka. Hantu kubur sering dikatakan mengganggu orang yang lemah semangat di mana mereka ini akan datang ketika seseorang itu berada di perkuburan berseorangan pada waktu malam. Menurut kepercayaan orang Melayu dahulu, dikatakan hantu kubur tidak dipelihara dan boleh dikategorikan sebagai penjaga kubur. Ada satu kisah seorang lelaki bernama Zaki yang baru bekerja beberapa bulan sebagai penggali tanah kubur di sebuah kampung yang selalunya ditemani oleh Hadi, iaitu temannya yang sudah lama bekerja dan berpengalaman dalam menguruskan jenazah. Pada kebiasaannya, Hadi menerima panggilan untuk menggali lubang kubur pada waktu petang atau pagi, tetapi kali ini mereka diminta untuk menggali pada waktu malam. Oleh disebabkan Hadi tidak dapat menemani Zaki pada malam tersebut, Zaki diarahkan oleh Hadi untuk menggali lubang kubur berseorangan. Setelah mengambil kesemua peralatan di sebuah stor di situ, Zaki mulakan kerja penggalian di sebuah tempat yang telah ditanda oleh Hadi. Semasa sedang menggali, Zaki dikejutkan dengan kedengaran suara misteri seperti sedang memanggil namanya. Tetapi Zaki tidak endahkan dengan suara tersebut. Tiba-tiba suara itu kedengaran semakin lama semakin dekat dengannya dan dia dikejutkan sekali lagi apabila suara tersebut jelas kedengaran betul-betul di sebelah kanannya.
Dengan gelabahnya, Zaki berhenti menggali dan terus berlari ke arah motornya dengan ketakutan. Sebelum bergerak pergi, dia sempat menoleh ke arah tanah perkuburan dan dia melihat sosok lembaga bermata putih melambai ke arahnya. Selepas dia terlihat sosok tersebut, tanpa berfikir panjang dia terus beredar dari situ tanpa menoleh lagi ke bahagian belakang. Pada keesokan harinya, Zaki diserang demam panas dan setelah beberapa hari kemudian, Zaki memberitahu Hadi akan kejadian yang berlaku pada malam tersebut. Nombor 3. Hantu Bajang. Hantu bajang merujuk kepada sejenis makhluk halus, kemungkinannya dari golongan jin dan dipelihara bagi tujuan memudaratkan musuh. Bajang juga dipercayai dipuja daripada mayat bayi yang mati semasa lahir dan seringkali menjelma sebagai seekor binatang. Ia dikatakan seringkali menyerang kanak-kanak dan mampu menyebabkan penyakit misteri yang boleh membawa maut kepada mangsanya. Selain itu, hantu bajang juga dikatakan akan dikawal oleh pemiliknya dan akan disimpan di dalam tabung buluh di mana sejenis daun khusus akan digunakan sebagai penyumbat tabungan lalu dikunci dengan tangkal yang hanya dikeluarkan apabila pemiliknya hendak mengenakan musuhnya. Bajang yang dipelihara biasanya akan diberi makan telur dan susu. Jika sekiranya tidak dijaga dengan baik, bajang yang kelaparan itu akan menyerang tuannya sendiri. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, dikatakan juga bajang biasanya boleh diwarisi dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan diseksa menjadikannya seperti bangkai bernyawa. Nombor 2. Hantu Raya. Hantu raya dalam budaya Melayu merujuk kepada sejenis makhluk halus yang dikatakan terdiri daripada golongan jin atau syaitan di mana ia dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja dan juga bagi memudaratkan musuh. Hantu raya akan dikawal oleh seseorang yang boleh menyuruhnya melakukan apa-apa jua jenis kerja berat dan juga boleh disuruh untuk merasuk seseorang. Di mana hantu ini dipercayai mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau seperti binatang dan kebiasaannya ia akan menjelma seperti tuannya sendiri. Pada kebiasaannya, makanan yang diberikan makan kepada hantu ini dikenali sebagai acak. Sajian termasuklah telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Sekiranya jika tidak dijaga dengan baik atau diberi makan, hantu raya ini akan kelaparan dan akan menyerang tuannya sendiri. Apa yang menyeramkan tentang hantu ini dikatakan ia gemar menyamar sebagai tuannya dan akan tidur bersama isteri tuannya sendiri jika makhluk ini tidak dikawal dengan baik. Nombor 1. Hantu Toyol. Toyol dikatakan berbentuk kanak-kanak kecil dan turut mempunyai perangai seperti kanak-kanak. Toyol biasanya dipelihara dengan tujuan membantu pemiliknya untuk mendapatkan wang dengan mencuri dan mampu memasuki di dalam mana-mana ruang sekalipun walaupun ruangan tersebut berkunci. Toyol biasanya akan dijual oleh orang-orang tertentu dan dibeli oleh orang yang memasang niat untuk memeliharanya dan toyol tersebut akan dipuja. Toyol yang dipelihara dipercayai secara umumnya mempunyai bentuk seorang budak kecil berbogel dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Menurut kepercayaan orang Melayu, ada juga mengatakan toyol akan dipelihara dalam sebuah botol dan diberikan makan darah tuannya sendiri setiap kali bulan mengambang. Sekiranya perkara tersebut gagal dilaksanakan, dipercayai toyol akan merayau dan kemungkinannya akan menghisap darah ahli keluarga tuannya sendiri. Jika toyol tidak lagi diperlukan, pemiliknya perlu mendapatkan tuan pengganti atau menghantar toyol itu balik ke tempat ia dibeli. Ada pula yang percaya jika anda menaburkan kacang hijau di mana-mana ruangan di sudut rumah anda, ia dapat mengalihkan perhatian toyol tersebut di mana dapat melekakannya. Di samping itu juga ada yang percaya jika membela ikan puyuh di dalam rumah adalah salah satu cara untuk menghalang toyol itu masuk ke dalam rumah anda.